Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung lagi pembelajaran kita. Ini tajuk campuran sains tahun 2 bersama Cikgu Linda. Masih ingatkah lagi anak-anak ya, apakah isi pembelajaran mengenai tajuk campuran? Ya, kita akan belajar kaedah mengasingkan campuran. Terdapat 5 cara untuk mengasingkan campuran. Okey, yang pertama kita ada menyisih, yang kedua mengayak, yang ketiga menggunakan magnet, dan yang keempat mengapung, dan yang kelima menuras. Kita akan pergi satu persatu selepas ini. Untuk kaedah yang pertama mengenai mengasingkan campuran, kita ada menyisih. Apa maksud menyisih? Menyisih ialah mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Maknanya kalau bahan tu dia sama saiz dan besar, kita boleh asingkan melalui kaedah menyisih. Kamu lihat gambar pada di sebelah ni, okay, ada gambar maruku. Okey, makanan maruku ni dia sama besar. Kalau awak tengok kacang pis, ada kacang tanah dan juga tepung maruku tu sendiri. Okey, kita boleh asingkan satu persatu dengan kaedah menyisih. Kita lihat pula contoh yang kedua cikgu ada sediakan ni. Kalau awak selalu tolong ibu di dapur, awak selalu jumpa dengan rempah 4 sekawan ni. Okey, kalau rempah 4 sekawan ni kita boleh asingkan melalui menyisih juga. Okey, apa bahan-bahan yang terdiri daripada rempah 4 sekawan ni? Kita ada cengkeh, kita boleh asingkan satu persatu cengkeh. Okey, cengkeh yang sebelah kiri, kayu manis yang atas tu. Okey, bunga lawang yang sebelah kanan, dan yang bawah sekali ialah buah pelaga. Jadi awak boleh asingkan kaedah rempah 4 sekawan ni melalui menyisih. Terdapat beberapa lagi contoh. Okey, contoh ni kalau sebelah kiri ni kita boleh gunakan juga untuk kaedah menyisih sayur campuran ya. Banyak sayur campuran kita ibu awak guna atau mama awak guna untuk masak nasi goreng bersama nasi goreng ya. Buat popiah. Okey, ni kita gunakan sayur campuran. Sayur campuran ni kita boleh kita boleh asingkan dengan kaedah menyisih. Kita asingkan carrot saja, kumpulan pengelasan carrot. Kemudian jagung, bertil jagung ni, biji jagung ni, okey, kita boleh asingkan ikut satu kumpulan biji jagung, dan juga kacang pea ni, kacang hijau ni kita asingkan ikut kumpulan kacang hijau. Kita boleh asingkan melalui kaedah menyisih. Kita ambil satu-satu ya. Okey, dan sebelah kanan ni pula ialah terdiri daripada objek kacang soya, kacang merah dan beras. Ini telah diasingkan melalui kaedah menyisih. Pada asalnya digaul sama, okey, digaul sama dalam satu mangkuk. Lepas tu dah diasingkan. Okey, dah dapat satu kumpulan masing-masing. Kaedah mengasingkan campuran yang kedua pula ialah mengayak. Okey, mengayak. Apa kaedah mengayak ni? Kaedah mengayak ialah mengasingkan bahan bersaiz halus dan bersaiz besar. Kita lihat gambar. Okey, mana yang bersaiz besar dan bersaiz halus tu? Sebelum tu cikgu nak memperkenalkan alatan untuk mengayak. Okey, kalau sebelah kiri ni kita panggil penapis jugalah. Okey, tapis, kita guna tapis untuk nak ayak tepung. Okey, yang tengah pun kita panggil pengayak dia. Okey, dan yang kanan juga ialah pengayak. Okey, nampak ketiga-tiga jenis alatan yang digunakan untuk mengayak. Kita lihat pula apa contoh campuran yang boleh dipisahkan dengan kaedah mengayak. Okey, yang pertama cikgu ada kismis dan tepung. Kalau ada kismis dan tepung dah bercampur macam ni, kita nak gunakan tepung saja, kita tak nak kismis, kita boleh masukkan dalam pengayak bersama-sama tadi. Okey, bersama-sama kismis dan tepung ni.
Okey, jadi akan turun yang kat bawah ni ialah tepung. Okey, yang tinggal di dalam bekas pengayak tu ialah kismis. Jadi apa maksud mengayak tadi? Okey, mengayak ialah mengasingkan bahan bersaiz kecil daripada bahan bersaiz besar. Maknanya tepung tu sifat tepung tu struktur dia, fizikal dia kecil. Okey, kismis tu besar. Jadi kita boleh asingkan melalui kismis dan tepung ni, kita boleh asingkan melalui kaedah mengayak. Okey, kalau sebelah kanan ni badam dan tepung badam. Okey, kita nak asingkan badam, okey. Kita nak dapatkan tepung dia, kita boleh juga guna kaedah mengayak. Terusnya, kita belajar kaedah mengasingkan campuran dengan menggunakan magnet. Apa itu mengasingkan campuran dengan menggunakan magnet? Ialah mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Jadi bahan yang boleh ditarik oleh magnet sudah pastilah besi ataupun yang logam. Okey, barulah boleh ditarik dengan magnet. Okey, ini juga adalah salah satu kaedah untuk mengasingkan campuran. Kita lihat pula contoh kaedah menggunakan magnet ni. Okey, pertama kita ada paku tekan dan juga pasir yang dah bercampur. Okey, kita nak kutip paku tekan sahaja, nak asingkan daripada pasir, maka kita boleh gunakan magnet. Jadi magnet akan menarik paku-paku tekan tadi ke arahnya. Okey, dia akan tarik. Jadi yang tinggal hanyalah pasir. Contoh yang kedua ialah serbuk besi dan juga serbuk sulfur. Sulfur ni macam satu bahan lah. Okey, kita nak tarik besi ni daripada serbuk ni, kita nak asingkan, maka kita boleh gunakan magnet bar. Okey, ni tengok magnet bar yang tegak macam ni, namanya magnet bar. Okey, jadi kita boleh tarik menggunakan magnet. Seterusnya kita belajar kaedah mengasingkan campuran dengan teknik mengapung. Okey, apa itu teknik mengapung? Teknik mengapung ialah mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Kamu dah belajar kan? Yang bahan yang boleh terapung dengan bahan yang tenggelam. Okey, kalau kita lihat dekat sini, akuarium lama ini dah kotor lah, banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Bagaimanakah cara mengasingkannya? Okey, mari kita tolong dia. Baik, kita nak asingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Okey, pertama sekali hendaklah kita tuangkan air. Bila kita tuangkan air, kita biarkan seketika. Setelah 5 minit, kita akan dapati kayu akan terapung. Manakala batu tadi akan tenggelam. Jadi bila kayu terapung, kita dapatlah buang sampah, bersihkan kotoran yang ada dalam akuarium kita tadi, ya. Okey, jadi mengapung adalah salah satu kaedah untuk mengasingkan campuran. Kita dah sampai ke kaedah mengasingkan campuran yang terakhir, iaitu kaedah yang kelima, iaitu menuras. Apa itu menuras? Okey, menuras mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Kalau awak lihat sebelah ni, nama dia corong turas. Okay, corong turas kita guna bersama-sama dengan kertas turas. Kertas turas ni dia berwarna putih. Kita lihat sebelah, kita tengok macam mana rupa dia. Yang tengah-tengah ni lah namanya kertas turas. Okay, kertas turas ni dia berwarna putih, dan berbentuk bulat. Jadi kalau kita nak gunakan dia, kita melipatkan dia dan kita masukkan ke dalam corong turas tadi. Barulah kita dapat gunakan, barulah kita dapat menuras dengan hasil yang baik. Yang sebelah kiri ni, kalau awak lihat warna hijau ni, ini pun kita panggil corong turas. Ini biasa kita jumpa dekat dapur. Seterusnya kita lihat contoh kaedah mengasingkan campuran dengan menuras.
Okey, pertama sekali ialah kita nak buat mengasingkan kelopak bunga raya dengan cecair berwarna. Okey, kelopak bunga raya kalau awak lihat di buku teks, ada muka surat 93. Okey, cabisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair yang berwarna akan berkumpul di dalam kelalangkun. Yang bawah ni nama dia kelalangkun. Jadi kaedah penurasan sesuai untuk mengasingkan bahan yang pepejal dan yang cecair. Baik, kalau situasi begini kita selalu jumpa kan. Kita selalu lihat ibu atau ayah kita buat, okey, mengasingkan serbuk kopi dengan cecair dia, air dia. Okey, mula-mula air panas kita masukkan kopi, lepas tu kopi tu kita tambah gula. Bila kita nak minum, kita tak nak ada sedak-sedak atas tu ya. Jadi kita asingkan dengan kaedah menuras. Okey, ini pula selalu ada di kedai-kedai. Kalau suka pergi ngeteh ke minum teh tarik, mereka akan ada alat ni. Okey, ini alat ni yang sebelah kiri yang panjang tu, yang penuras tu dia dah siap kain dia. Tak perlu guna lagi kertas turas. Jadi kita gunakan dia sebagai menuras, mengasingkan serbuk teh dan juga cecair dia, air dia warna. Kita tak nak minum serbuk teh sekali kan, nanti kan tersekat kat tekak. Jadi untuk elakkan tu kita kena asingkan dulu serbuk dia daripada airnya, barulah sedap minum air teh tarik. Baik anak-anak, cikgu rasa awak dah faham dengan penjelasan tadi kaedah untuk mengasingkan campuran. Kita pergi kepada latihan latih tubi, iaitu buka buku aktiviti sains kamu muka surat 55, 56 dan 57. Di samping itu juga ada latihan secara online, iaitu guna kaedah word wall. Okey, ada 2 latihan word wall yang cikgu berikan. Jadi awak siapkan latihan buku aktiviti sains, ambil gambar, okey, dan juga word wall, tangkap layar ataupun screenshot dan hantar di grup tugasan sains kamu ya. Di sini juga cikgu ada sediakan cadangan jawapan. Okey, bagi buku aktiviti muka surat 55, pastikan awak buat dahulu kemudian baru awak simak jawapan untuk buku aktiviti ni. Baik, jawapan yang pertama untuk buku aktiviti muka surat 55, yang pertama ialah menggunakan magnet. Okey, yang kedua ialah kaedah menyisir. Yang ketiga ialah kaedah mengapung dan yang keempat ialah mengayak. Seterusnya muka surat 56 buku aktiviti sains. Okey, yang pertama awak sesuaikan jawapan dengan penyataan dia. Okey, apa penyataan dia? Yang pertama kaedah menyisir. Penyataan dia mengasingkan 2 bahan yang sama besar. Sama besar kita gunakan kaedah menyisir. Yang kedua ialah menggunakan magnet. Apa maksud menggunakan magnet? Mengasingkan objek yang boleh ditarik oleh magnet. Awak cari kat situ mana jawapan dia, yang mana? Yang ketiga ialah kaedah menuras. Apa kaedah menguras ni? Kaedah menuras ialah mengasingkan bahan cecair daripada bahan pepejal. Yang keempat, mengasingkan bahan bersaiz kecil daripada bahan saiz besar ialah kaedah mengayak. Terakhir, nombor 5 adalah kaedah mengapung, iaitu mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Seterusnya, anak-anak, muka surat yang terakhir, buku aktiviti sains muka surat 57. Baik, soalan dia, warnakan cara yang sesuai bagi mengasingkan campuran di bawah. Tulis sebab kamu memilih cara tersebut. Cikgu dah sediakan jawapan. Baik, kamu boleh
Lihat sama-sama. Pertama, campuran ini boleh diasingkan dengan cara menggunakan magnet. Okey, kerana apa? Kerana serbuk besi ialah objek yang boleh ditarik oleh magnet berbanding pasir. Pasir ialah bahan bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Jadi kalau serbuk besi boleh ditarik oleh magnet. Jadi itu jawapan yang lebih tepat. Yang kedua, antara mi dan juga air. Okey, campuran ini boleh diasingkan dengan cara menapis ke ataupun mengayak. Mana lebih sesuai? Tapi cikgu pilih jawapan ialah menapis. Kerana apa? Kerana bila kita menapis dapat mengasingkan mi, iaitu bahan pepejal daripada airnya. Okey, bahannya kita nak kembangkan mi tadi, kita gunakan air, iaitu bahan cecair. Jadi kaedah yang sesuai untuk campuran yang kedua ni ialah menapis. Okey, sekian saja untuk hari ini. Okey, cikgu harap awak dapat siapkan tugasan yang telah diberikan, faham dengan topik yang telah kita pelajari hari ini. Walaupun ni topik ulangan daripada minggu lepas, jadi dah 2 kali kita belajar topik ni. Jadi cikgu harap awak tahu apa kaedah bagi campuran. Okey, sekian saja. Jumpa lagi. Bye.